ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله lisan pentadbir Masjid Isti'la pegawai dan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam yang dimuliakan, tuan-tuan Bilal dan Sia, seterusnya muslimin muslimat tetamu Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dilindungi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita senantiasa merafak syukur kehadrat Allah Azza wa Jal yang telah kurniakan nikmat yang begitu banyak kepada kita, lebih-lebih lagi dengan nikmat iman dan Islam, sehingga pada saat ini kita masih berada di jalan yang benar dengan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan beradanya kita pada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mudah-mudahan nanti di akhirat kita akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang saleh insyaallah. Muslimin muslimat rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada tajuk, sukalah saya untuk mengingatkan diri saya dan tuan-tuan serta perempuan sekalian bahawasanya kita di penghujung bulan Zulqa'dah dan akan menuju ke bulan Zulhijjah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu potong hadis, bila Nabi kata ma min ayyamin al-amal salihu fiha ahabbu ila Allah min ayyamil ashar. Kata Nabi SAW, tiada satu hari ataupun hari-hari yang mana amal salih yang dilakukan padanya atau di dalamnya itu lebih disukai oleh Allah SWT daripada hari yang 10. Jadi hadisnya ada sambungannya, so kita ambil yang depan tu untuk menguatkan lagi kita punya motivasi tuan-tuan untuk melaksanakan amal saleh pada awail syahr Zulhijjah, ya, 1 sehingga 10. Bila Nabi sebut al-amalus saleh, bermaksudnya bukan puasa sunat sahaja, ya. Jadi orang Melayu kita ni bila ibadat tu biasanya dipahami lah puasa sunat. Dia kata al-amalus saleh, apa saja yang amal saleh yang Islam mengisytiharkan dia amal saleh, amal yang baik, ya. Bukan kita yang isytihar, tapi agama kita sebut tu amal yang baik, maka kita lakukan pada 1 sehingga 10 Zulhijjah. Kerana itu Nabi sebut lebih disukai oleh Allah berbanding hari-hari yang lain. Aktivitinya sama tuan-tuan, kita baca Quran pada hari ini dengan kita baca Quran pada 1 hingga 10 Zulhijjah itu sama aktiviti baca Quran, tapi yang lebih sukai Allah pada tarikh itu. Cuma jangan kita kata hari tak payah buat, kita buat 1 hingga 10. Tidak, maksudnya pada 1 hingga 10 itu Allah lebih suka, maksudnya ganjarannya besar. Apa sajalah, puasa sunat, Quran, sedekah dan sebagainya, dan kemuncaknya ialah kurban. Maka semua itu adalah bekalan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Antara bekalan, bila Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, inna sil'ata ghaliyah, ala inna sil'ata ghaliyah, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan itu sangat mahal. Jadi ahli hadis di sini memahamkan kita apa yang dikatakan sil'ah itu ialah syurga. Syurga itu sangat mahal, dia perlu ada pengorbanan yang besar. Dia bukan boleh masuk free-free gitu. Memanglah kita kata nak masuk syurga free aja, pergi masjid, tak payah bayar pergi masjid, baca Quran tak payah
masuk syurga dengan dosa yang banyak. Maka buatlah bekalan, kata bila Allah sebut wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu semua, dan sesungguhnya bekal yang paling bagus ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak jalan tuan baik ni. Antaranya yang kita sebut tadi lah ya. Kerana manusia dia tak ada satu package. Manusia ni semua benda dia rajin buat. Ada orang dia rajin puasa sunat tapi dia kurang rajin solat sunat. Ada orang rajin solat sunat tapi dia kurang rajin baca Quran. Kalau ada satu batang tubuh ni semua package ada pada dia, tu kira sungguh-sungguh golongan A tuan-tuan ya. Maka ada orang yang tak larat buat A, dia buat B. Tak larat buat B, dia boleh buat C. Ada yang tak larat buat semua pun ada. A, B, C, D semua dia tak buat. Selagi dia namanya sunat, maka tidak dibebankan kepada dia. Tapi syurga itu mahal harganya. Bukan boleh saja-saja angkat tangan kemudian masuk syurga ya, ataupun tadah tangan sahaja. Perlu kepada gerak kerja yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua insya-Allah. Baik, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang merebut atau mengejar ruang-ruang melakukan amal saleh insya-Allah. Baik tuan-tuan, malam ni kita sambung bacaan kitab Al-Fiqhul Manhaji mujallad tsani, jilid yang kedua. Masih cerita tentang pengagihan harta zakat, muka surat 381 di bawah tajuk kelayakan mendapat zakat nombor 3 ya. Yang mana pada siri yang lepas kita dah cerita tentang suami boleh ke bagi zakat kepada isteri ataupun tanggungan, ataupun sebaliknya isteri boleh bagi zakat kepada suami atau tidak. Sehinggalah pada hari malam ini kita masuk kepada zakat untuk kaum kerabat yang tak wajib diberikan nafkah. Ya. Kaum kerabat ni tuan-tuan, asal kataan bahasa Arab qarabah. Qarabah ni orang dekat, qarib dekat. Jadi bahasa Melayu mengambil daripada Arab kerabat ya. Jadi saudara lah, ataupun kita kata kalau dalam tajuk ni dia kata yang bukan tanggungan. Maksudnya kita tak bagi nafkah dia, tapi saudara kita, sepupu, adik-beradik ya. Adik-beradik yang lelaki kita bagi nafkah dia, dia semua sendiri kan. Mak saudara dan anak-anak mereka sepupulah. Jadi apa hukum memberi zakat kepada orang-orang ini? Kata penulis rahimahumullah ta'ala, apabila pemilik yang wajib mengeluarkan zakat hartanya memiliki kaum kerabat yang bukan di bawah tanggungannya, maksudnya dia tak wajib beri nafkah kepada mereka, seperti saudara lelaki dan perempuan. Maksudnya adik-beradik ya. Saudara lelaki ni adik-beradik, bukan saudara jauh, adik-beradik dekat lah. Dalam bahasa panggil syaqiq ataupun akh dan ukht, adik-beradik ya. Bapa dan emak saudara, pakcik dan makcik, juga anak-anak mereka dan sebagainya, sepupu kita, sepupu si pemilik harta itu ataupun pengeluar zakat itu, sedangkan mereka ini fakir dan miskin ataupun termasuk dalam golongan lain yang berhak mendapat zakat. Maksudnya sama ada mereka ni asnaf yang utama fakir miskin ataupun yang baki yang 6 itu ya, sama ada fisabilillah ke, ibn sabil ke, gharimin ke dan sebagainya. Jadi mereka berhak mendapat zakat, maka zakat boleh diberikan kepada mereka dan mereka lebih layak daripada orang lain untuk menerimanya. Bahkan mereka lebih layak kerana mereka adalah saudara si pengeluar zakat. So orang lain itu jatuh nombor 2 lah dia punya hierarki tuan-tuan ya, kelayakan utamaan dibayarkan zakat. Saya pernah cerita dulu di sini, kalau orang-orang yang ada sawah padi kan, zaman-zaman dulu
mereka yang dibenarkan untuk diberikan zakat ialah anaknya sendiri yang sudah besar dan mampu bekerja tapi hasil pekerjaan ini tak cukup baginya. Anak pun boleh tapi yang dah besar, anak lelaki terutama yang ada keluarga, maka ayahnya tak wajib bagi nafkah dia dah kerana dah besar, sudah baligh ya, ataupun sudah cukup umur dan boleh berdikari. Maka ketika itu bila anak tersusah, zakat itu boleh diberi pada anak dia. Tapi untuk yang masih bertanggungan dia tak boleh tuan. Jadi pokok pangkalnya apabila sudah terlepas daripada tanggungan nafkahnya, boleh diberikan zakat kepada dia. Baik. Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i serta Al-Imam Ibn Majah rahmatullah alaihim dan lafaz olehnya meriwayatkan daripada Salman bin Amir radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu 'alal miskini sadaqah wa 'ala dhil qarabati ithnatan sadaqatun wasilatun. Maksudnya sedekah ke atas ataupun untuk orang miskin adalah sedekah, yakni zakat. Jadi maksud sedekah sini ialah sedekah wajib zakat ya. Saya sebut itu sedekah dua, sedekah sunat, sedekah wajib. Sunat ni yang kita duk masuk dalam tabung-tabung tu lah, atau bagi ke orang. Yang wajib yang mana? Zakat. Jadilah hadis ni bukan sedekah sunat tapi sedekah wajib, iaitu zakat. Kata Nabi SAW, zakat untuk orang miskin adalah zakat saja. Dan untuk kaum kerabat ia dua, iaitu zakat dan silaturrahim. Maka kenapa tuan? Kerana saudara persaudaraan ini dia ada hubungan silaturahim dan darah ya. Jadi dengan membayar zakat kepada mereka, menyambungkan kembali hubungan. Kerana kalau orang tak kenal ni tuan-tuan, dia bukan tak bersilaturahim. Maksudnya silaturahim dengan saudara. Sebab tu kan dalam Islam menikah dengan sepupu ni dia bukan haram tau. Boleh menikah, sah nikahnya, tetapi kurang digalakkan. Kenapa? Kerana bila antara sebabnya, kata ulama, apabila berlaku perselingkahan, perceraian lah apa semua tu, maka ditakuti hubungan kekeluargaan akan menjadi rosak ya. Kerana kita tahu kan bila bergaduh anak-anak ni, nanti mak ayah campur, semua menyalahkan masing-masing, kena pula adik-beradik tu. Yalah kalau sepupu kan, anak abang ni menikah dengan anak adik, bila dah bercerai, bapak ni beradik ni, dia akan jadi gaduh kan. Kalau tak gaduh, alhamdulillah. Ada juga orang tanya, kalau tak gaduh macam mana? Tak gaduh baguslah, nak macam mana pun bagus. Tapi kebanyakannya tak puas hati. Dan bila menikah dengan bukan saudara ni, kira-kiranya kalau bergaduh pun tak jumpa dah. Dengan adik-beradik ni, nanti raya jumpa tuan. Bila jumpa, dia mula bercerita dan sebagainya. Dia bukan tak sah, sah, tetapi kurang digalakkan. Kerana kita kan Nabi SAW suka kalau umat ini bercambah banyak. Bila tak bersaudara tu, dia menikah, kemudian dia akan cabang-cabang dengan orang yang tak dikenali kan. Jadi apa ni, hubungan kekeluargaan semakin panjang. Nah, itu antara contoh lah ya. Kita nak sebut tentang zakat pun begitu. Jadi bila hubungan kekeluargaan disambungkan dengan membayar zakat, semakin eloklah ya silah itu ataupun hubungan mereka. Baik, syarat kelayakan untuk zakat yang keempat, bukan dari keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Siapa-siapa yang sabit berketurunan Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib, dia tak boleh diberikan zakat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kata saya saja letak Bani Hashim, Bani Abdul, Nabi sebutlah tak boleh kedua golongan ini menerima zakat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna hadhihi sadaqati innama hiya awsakhun nas wa innaha la tuhillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Sesungguhnya zakat ataupun sedekah yang berupa zakat adalah lebihan manusia. Ia tak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga Nabi Muhammad ni dilayaknya mendapat yang bukan lebihan tapi yang utama, itu maksud dia. Bukan lebihan
keturunannya, di contoh kita di Malaysia ni, kalau ada lah keturunan Bani Hashim, wallahu alam, keturunan Nabi tu, kalau betul sabit dia tak boleh bayar terima zakat ya, kalau diikutkan begitu pada zaman ini, wallahu alam. Tapi nanti ada satu ta'liqat ataupun nota kaki ya di bawah. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Al-Hasan bin Ali telah mengambil salah sebiji kurma sedekah zakat lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Hasan bin Ali cuculah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan ya, Hasan dan Husain. Yang ini Hasan. Nabi sallallahu bersabda, kah ni bukan cakap, dia perbuatan. Ya. Keluarkan katanya, untuk mengeluarkannya. Kemudian baginda bersabda sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu tak merasakan bahawa kita tak boleh memakan harta sedekah zakat ini? Kerana Hasan itu adalah keturunan Nabi yang paling dekat lah, cucu. So mereka tak boleh makan. Nabi suruh keluarkan kurma itu pada zaman Nabi sallam. Oleh kerana hasilnya kurma, maka zakat juga kurma lah ya. Sehingga disimpan dalam gedung yang besar kurma itu. Kemudian maksud keluarga Muhammad SAW ialah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, daripada kedua-dua belah pihak ya. Baik. Pandangan dan ijtihad. Ini pandangan dan ijtihad penulis kitab yang 3 orang ni, Mustafa Khin, Mustafa Bra dan juga Ali Syarbasi. 3 orang ni tuan-tuan, yang sangat kita kata apa tuan-tuan, pakar dalam bab fiqh ya. Kata mereka, pandangan dan ijtihad mereka, nama pun ijtihad kan. Jadi kalau ada orang tak setuju, pulanglah, tapi ijtihad daripada orang alim. Apa kata dia orang? Dia kata pandangan kami pada hari ini ialah mereka diberikan zakat sekiranya mereka termasuk golongan yang berhak mendapat zakat. Jadi pandangan 3 orang ulama penulis kitab dia kata Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib juga menerima zakat kalau mereka orang susah. Kenapa tuan? Ini disebabkan kalau mereka tidak diberikan, ia akan mengabaikan keadaan mereka selagi mana mereka tidak diberikan apa yang telah disyariatkan oleh Allah, iaitu 1/5 harta rampasan perang. Sebagai balasan mereka telah dilarang menerima zakat. Jadi sebenarnya antara sebabnya, antaranya iaitulah mereka telah diberikan habuan dengan harta rampasan perang. Pada zaman Nabi SAW diberikan harta rampasan perang, maka zakat diharamkan pada mereka. So harta rampasan perang ni adalah harta yang utama kan. Dia bukan harta baki-baki tau, memang utama. Hasil daripada peperangan dengan orang kafir, hartanya orang kafir kalah, orang Islam menang, harta dirampas, dan ada bahagiannya untuk keluarga Nabi SAW. Maka oleh itu diharamkan menerima zakat. Tapi kata Syekh 3 orang, dia kata oleh kerana perkara itu tidak berlaku sekarang, tak ada lagi harta perang ni bagi kepada mereka, maka mereka berhak menerima zakat bagi yang susah dan miskin. Namanya pun ijtihad tuan ya. Kata Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil. Maksudnya, dan ketahuilah bahawa apa saja yang kamu dapati sebagai harta rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5-nya untuk jalan Allah, untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk kaum kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin, dan untuk ibnu sabil, yakni orang musafir yang keputusan bekalan. Surah Al-Anfal ayat 41. Jadi Allah kata apa? Khumusahu, 1/5 daripada harta perang itu dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan ini ya, untuk jalan Allah, untuk Rasul, untuk kerabat, untuk anak yatim, untuk orang miskin dan ibn sabil. Kemudian bakinya baru diberi kepada yang pergi perang. Jadi oleh kerana dapat kerabat ini, mereka diharamkan mendapat zakat. Kaum kerabat di sini maksudnya ialah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Jadi 2 bani ni Allah mention dalam Quran tapi tak sebut baninya. Allah sebut walidhil
Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu katanya, aku berjalan bersama Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jubair ni kata dia berjalan dengan Uthman untuk menjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bertanya, maksudnya Jubair tanya, Uthman bertanya, wahai Rasulullah, kamu memberikan harta kepada Bani Abdul Muttalib dan meninggalkan tidak memberikannya kepada kami, sedangkan kami dan mereka berada pada kedudukan yang sama dari segi hukum kekeluargaan dengan engkau. Rasulullah SAW jawab, sabda, sesungguhnya Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim saja berada dalam perkara yang sama, kerana mereka semua telah membantu aku sebelum dan selepas Islam. Jadi kata penulis, maksud kedudukan yang sama ialah dari sudut kerabat, di mana Uthman daripada Bani Abdul Salam. Kan Uthman kata mereka berada pada kedudukan yang sama dengan kami, dari sudut kekeluargaan kan. Jadi daripada mana tuan-tuan? Daripada Bani Abdul Syam, dan Jubair daripada Bani Naufal. Kedua-duanya iaitu Abdul Syam dan Naufal serta Al-Muttalib dan Hashim adalah anak kepada Abdul Manaf. Maksud perkara yang sama ialah dari sudut kedudukan dalam Islam, kerana mereka semua membantu baginda SAW sebelum dan selepas kemenangan Islam. Jadi yang dikatakan Bani Abdul Muttalib tu habis di Abdul Muttalib saja, bukan sampai ke atas ya. Kalau Abdul Manaf dah dari atas lah. Jadi mereka ni kata, kita kan saudara katanya kan, kenapa tak dapat macam Bani Hashim? Jadi Bani Hashim itu kerana mereka membantu ketika sebelum dan selepas Islam. Tapi orang ini dia akan dapat zakat, dia tak dapat duit ni, dia dapat duit zakat ya. Jadi masing-masing mendapat kelebihan. Kita kata ada pro dan kontra lah tuan-tuan dalam bab ini. Bukan kata sahabat ni dia bertikaikan kenapa kami tak dapat, dia orang dapat. Tanya sahabat tu bertanya untuk penjelasan ya. Dia beza dengan zaman sekarang tuan. Orang sekarang kadang-kadang tanya untuk nak test, bukan nak penjelasan. Dia dah tahu dah, tapi saja nak test. Dia beza orang tanya nak test dengan orang tanya nak maklumat atau info. Dia nak tengok orang ni boleh jawab ke tak, ataupun jawapan dia sama tak dengan orang lain ya. Jadi kalau para sahabat dia tak pernah ada sifat tanya tu nak test, tak ada, memang tak tahu. Sebab tu sahabat tanya kepada Nabi SAW. Baik, habis itu kita masuk kepada zakat hutang. Jadi zakat hutang ini, orang hutang ataupun orang yang memberi hutang juga dikenakan zakat dengan beberapa syarat. Kewajipan zakat hutang, siapa-siapa yang memiliki hutang yang sampai nisabnya secara berasingan, ataupun sampai nisabnya apabila dicampur dengan harta yang ada di sisinya, maka dia ada hutang. Kalau tak dicampurkan pun nisabnya sampai, ataupun dicampur baru sampai pun sama. Wajib padanya zakat apabila berlalunya haul. Wajib hukum ini sama dengan hukum harta yang berada dalam tangannya. Ini disebabkan ia adalah harta yang cukup nisab dan telah berlalunya haul. Jadi wajiblah zakat padanya. Keadaannya yang tak berada di dalam tangannya tidak menghalang kewajiban berzakat. Ia sama seperti perniagaan yang tidak berlaku di hadapannya dan harta wadi'ah ataupun simpanan. Wadi'ah, simpanan. Kedua-duanya wajib dikeluarkan zakat walaupun tidak berada dalam tangannya. Kerana kalau asalnya dia berada di tangannya, cuma benda tu hutang kan, tak nampak. Tapi sebenarnya kalau cukup nisab dan cukup haul, kena zakat. Tapi dia ada syaratnya tuan-tuan ya. Bukan suka-suka ataupun kita kata tanpa syarat. Dia ada syaratnya. Baik, bila dikeluarkan zakat hutang itu? Pertama, jika hutang itu telah sampai tempoh untuk dilunaskan dan pemberi hutang mampu mengambilnya daripada orang yang berhutang yang sudah mampu untuk melunaskannya, maka wajib ke atas pemberi hutang mengeluarkan zakatnya sebaik saja tiba masa wajibnya, walaupun dia belum memperolehi bayaran hutangnya. Ini kerana harta tersebut termasuk dalam hukum harta yang berada dalam tangannya. Jadi ia sama dengan harta wadi'ah
lunaskan, walaupun belum ada duit di tangan, dah kira kewajipan zakat itu dah boleh, dah kena keluarkan zakat, ya. Walaupun ke mana-mana pun begitulah dia punya undang-undang. Dia dikira seperti wadi'ah, ya, simpanan yang disimpan oleh pemberi hutang kepada si penghutang. Kemudian yang kedua, jika hutang telah sampai tempoh untuk dilunaskan, tetapi pemberi hutang tak mampu mengambilnya kerana orang yang berhutang berada dalam kesempitan atau dia tak mengaku berhutang. Ini lari-lari ni tuan ni, Sebab tu bila hutang ni kan Nabi sebut apa? Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kamu membuat transaksi hutang dalam masa tertentu atau masa disepakati, faktubu, tulis ataupun catatkan, rekodkan. Ya, ini perintah dalam Quran, ya, tuan-tuan, diajarkan oleh Nabi SAW. Walaupun kita kata tak payahlah tulis, kita bukanlah kawan baru, kenal lama lah. Rupanya kenal lama tu yang paling lari dia berhutang, Kadang-kadang kita tak jangka, tuan-tuan, benda-benda macam ni. Banyak orang buat apa tau, yang jenis-jenis sambung bayar kenderaan. Dia nak jual kereta dia payah laku, dia buat sambung lah bayar. Padahal sambung bayar tu bukan orang lain tau, saudara sendiri kadang. Tak adalah, dia pakai je tak bayar, tuan. Sampai sudah, sampai bank telefon. Sebab tu Nabi dan Allah perintahkan kita supaya buat rekod tentang ini, supaya lebih bagus kalau dia itu ada proses undang-undang, lebih bagus untuk melindungi pemberi hutang ataupun pemihutang, yang berhutang, pemberi hutang dan yang berhutang. Kalau tidak, nanti dia akan jadi satu benda yang tak berkesudahan, ya, tuan-tuan. Hutang ni, masalah hutang ni, tuan-tuan pun biasa dengar kan, orang hutang tak bayar, tapi dia beli benda lain selamba je gitu. Betul tak, tuan? Hutang tak bayar, hutang kita, tapi dia boleh beli kereta baru, beli motor baru. Kita yang tengok tu pun sakit hati, tuan-tuan. Kalau dia memang tak ada duit, kira-kiranya kita pun tak apalah, tapi boleh beli benda baru, boleh tu sebagainya, dengan rasa tak bersalah. Silap-silap yang minta hutang tu diherdik lagi. Asal muka aku je kau minta hutang, asal muka aku, memang dah hutang kan dia kan. Sampai yang minta hutang tu malu nak minta hutang dengan si penghutang. Yang penghutang tu dia relax. Kerana apa, tuan? Kerana dia tarik perasaan malu tu, Allah dah campak keluar lah. Sebab tu Nabi sebut, siapa yang berhutang dan berniat untuk tidak melunaskannya, dia dah berniat awal lah, aku ni kalau hutang dengan Mamat ni memang aku tak bayar lah, berpadan muka dia. Dia pun bukannya miskin banyak duit. Niat itu ada, maka Allah akan susahkan dia untuk bayar hutang. Dan Nabi sebut apa? Matlul ghani zulmun. Orang yang ada duit nak bayar hutang tapi menyemanjangkan dia nak bayar tu, dia lewatkan semua, Islam menganggap dia seorang yang zalim. Jadi bukan menganiaya, menindas orang saja zalim, tapi melewat-lewatkan bayar hutang sedangkan dia ada duit, dia zalim di sisi agama Islam. Yang benda ni orang sudah tidak peduli kan, ya? Bila lama-lama orang yang bagi hutang pun nak tuntut kan, dia pun lega lah, dia pun dah malas tuntut, dia lupa lah tu. Padahal di akhirat tu semua dah rekod dia. Nanti kat sana sakit lah dia, ataupun susah lah hidup dia. Di akhirat tu susah hidup dia. Kita tuan lama-lama nak minta pun Allah susah. Sebab itu orang yang orang tarik kereta tu kan, dia kata orang tarik kereta ni semua something katanya. Dah kalau lemah lembut tak kena bagi kunci, tuan. Assalamualaikum Tuan Haji, selamat petang, boleh bagi kunci? Dia katanya belah. Lebih baik dia tahan, lama tak bayar ni bang, pakai kereta peri nampak, kan dia macam sombong-sombong kan. Itu memang kena macam tu. Dari satu sudut orang kata memang macam kasar dan sebagainya kan, tapi sebab manusia pun suka benar nak lari-lari ni kan, jadi kena macam tu. Macam dulu lah tuan, tengah top-top apa tu, penguat kuasa Jais tangkap
haji roh. Udah banyak kali asyik berdoa depan tu yang orang tak dapat. Kan kita kata macam kasarnya jaga ni depan makam Nabi tu. Kau tak kasar orang buat rumah situ tuan. Kan sampai kena roh ya haji. Belah lah di bahasa kita, belah bagi orang lain masuk pula. Gitu kan? Jadi begitu juga dalam bab ni. Jadi hutang ni itulah tuan, kita nauzubillah min zalik. Hutang yang ada ni pun hutang yang berjadual lah. Mudah-mudahan kau hutang dengan orang yang tak nak bayar bila. Itu hutang berjadual dengan bank, semua ada siap setiap bulan bayar kan. Mudah-mudahan tinggal itu je lah. Baik. Hutang itu nak dikira dipelihara sementara ia berada dalam pegangan orang yang berhutang. Apabila orang yang beri hutang berjaya mengambilnya semula, ia hendaklah dikeluarkan zakat atau mengeluarkan zakat untuk setahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau dia tertangguh, hutangnya belum dibayar-bayar, dia kena qada lah hutang-hutang yang lepas, zakat-zakat yang lepas ya. Ini kerana zakat harta tersebut mesti dikeluarkan pada setiap tahun dan ia menjadi tanggungjawabnya. Hukumnya sama seperti hukum harta yang tak ada di sisinya. Oleh itu dia wajib memenuhi kewajipan tersebut apabila dia mengambilnya. Jadi kalau ikut logik kita ni, bagi kat orang tu lebih selamat daripada bagi hutang. Kerana bagi hutang duit tu sebenarnya kita ada kat kita, semua orang pegang. Kalau kita bagi kat mereka, jadi duit tu dah tak ada kat kita. Ya tuan-tuan ya. Macam orang yang banyak harta, kemudian dia tengok warisnya ni perempuan saja. Ayah duit banyak, anak perempuan semua. Jadi yang keliling ni pakcik-pakcik dia semua dah menganga ya tuan. Nunggu kawan tu mati je. Jadi macam nak selamat, bapak ni hibahkan siap-siap pada anak perempuan ni masih hidup dia. Jadi consider dia sudah tidak berharta. Kalau mati dia tak ada harta. So waris yang macam harimau tadi ni tak dapat apa-apa. Jadi tak ada cara ya. Cuma dari sudut undang-undangnya, orang ini sudah tidak berharta kena dibagi ke anak dia semua. Kan ada kat situ tuan-tuan, dia anak perempuan. Kalau orang ni meninggal, kemudian dia tak ada anak lelaki, semua perempuan kan. Jadi adik-beradik lelaki dia berhak untuk dapat, sebab tak ada anak lelaki. Tapi bila ada anak lelaki, semua dah tak dapat. So orang-orang yang tak ada anak lelaki ni, dia ambil kesempatan oleh orang-orang ini. Jadi penasihat-penasihat wasiat ni pun ceritalah, bagi kepada anak perempuan tu untuk pindah nama siap-siap. Nanti bila validnya masa awak meninggal, dia akan berkuat kuasa. Dia ada nama hibah apa tak tu kan. Ni orang-orang ni pandai lah berhibah, supaya harta itu tidak lari kepada orang yang bukan waris ya. Ataupun terhijab pula yang anak perempuan beberapa orang itu. Jadi kadang-kadang undang-undang yang agak nampak macam zalim, sebenarnya bukan zalim tuan. Dia nampak macam mengekang, tapi sebenarnya baik untuk orang-orang yang tidak beriman ini ya, yang sentiasa mencari peluang. Okey, yang ketiga, begitu juga hukumnya, iaitu tak wajib mengeluarkan zakat jika hutang tersebut adalah hutang bertangguh. Tak wajib keluarkan zakat. Dia tak diwajibkan zakat sehingga tamat tempohnya. Apabila tamat tempohnya dan dia telah mengambilnya, atau dia tidak mengambil tapi dia sudah mampu untuk mengambilnya, dia hendaklah mengeluarkan zakat tahun-tahun sebelumnya. Apabila berlalunya tempoh dan dia tidak mengambilnya disebabkan dia tak mampu mengambilnya, maka ditunggu. Apabila dia dapat mengambilnya, dia hendaklah mengeluarkan zakat tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau yang jenis tangguh ni kan, minta tangguh lagi lah, lagi setahun, maka zakat tu zakat tu tak wajib pada ketika itu, kerana dikira dia belum memegang harta itu. Yang wajib tadi yang mana? Yang okey, aku bayar besok, tapi besok pun tak sampai kat orangnya. Mungkin dia ada hal lain juga, dia bayar lusa. So besok tu dah kira haulnya, maka dia bayar zakat, wajib bayar zakat. Tapi yang jenis ni tangguh lagi.